Okey, baik. Kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Semua orang boleh dengar ke suara saya ataupun putus-putus? Sebab saya rasa macam internet connection tak okey sikit pada hari ini. Macam mana, boleh dengar ke suara saya? Boleh sir. Okey. Baik, mungkin bila saya tulis nanti dia ada lagging sikit. So kalau saya terlampau cepat tulis dan kamu tak sempat catch up, tolong bagi tahu Saya kena tulis slow-slow sikit lah. Takut saya lupa diri. Saya tulis laju-laju, so kamu tolong ingatkan saya. Baik, macam mana dengan determinant dari segi video lecture? Okey ke? Boleh faham ke? Boleh sir. Okey. Baik, kemudian saya minta kamu buat soalan, 3 soalan je kan? Soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Ada masalah ke? Ada siapa-siapa yang tak dapat? Ataupun semua okey? Cuba check dulu yang mana yang dah buat tu, tengok yang mana tak okey. Bagi tahu yang mana tak dapat buat. 4, 5, 6, 3 soalan sahaja. Okey ke? Tak ada masalah ni? 4, 5, 6? Sir, ada orang kata soalan 5. Ada orang tanya soalan 5. Soalan 5. Okey, sebab saya tak nampak dekat chat tu. So, soalan 5 Baik, soalan 5. Dia bagi satu matrix A. Itu adalah apa tu? 1, 1, negatif 2. Kemudian 504. Kemudian 312. Kemudian dia bagi tahu interchange the first and second row. Okay, first and second row. Row yang mana satu? Yang melintang First and second row. So interchange, kita akan dapat matrix B. Okay. So first and saya tulis sini lah. First and second row. So interchange sahaja, kamu tukar swap sahaja. Okay. So ini adalah matrix B. Kemudian matrix D adalah apa dia ni? Second and third column. So second and third column adalah yang ini. Interchangekan dia. So kita akan dapat 1, 5, 3, negatif 2, 4, 2 dan 1, 0, 1. Okay, so itu adalah first part of the equations. Finally, find the determinants of B and D. So macam ni. Yang pertama kita cari dulu determinant of A. Sebab itu adalah first question dia. So determinant of A adalah macam mana ni? Kamu buat along the first row ke, second row ke, third row kamu buat ni? Kalau saya akan guna along the second row. Okay, saya akan cari determinant along the second row. Sebab apa? Dia ada kosong kat situ. Kamu boleh juga buat guna first row, tak ada masalah. Third row pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya akan gunakan second row sebab ada kosong. So saya akan jimat satu jalan kerja kat situ.
So, macam mana cari determinant? Macam mana cari determinant? Kita tengok cara dia. Mana determinant? Tengok rumus dia ni. Tu. A11, C11. Itu contoh sajalah. Okay, so caranya adalah dia ada cofactor situ. So, saya guna second row. So, dia akan jadi apa? Negatif 5 kan? Kemudian ini akan jadi 1, negatif 2, 1, 2. Okey, tambah dengan kosong. Ini akan jadi kosong lah nanti. 1, negatif 2, 3, 2. Minus 4, 1, 1, 3, 1. Okey. So, siapa yang guna first row ataupun third row, jalan kerja dia dekat sini akan berbeza sikit lah. Tapi still kita akan dapat jawapan yang sama nanti. Okay, ingat kalau nak guna second row, yang depan ni dia punya sign of cofactor tu adalah negatif. Sini adalah positif, sini adalah negatif. Macam tu. Kalau kamu guna first row, dia akan jadi positif, negatif, positif macam tu. Sama juga dengan third row, positif, negatif, positif. So, ini kita kira je lah. Okay, negatif 5. 2 tolak 2, jadi 2 tambah 2, ini kosong. Tolak 4, 1 tolak 3. So, kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 20 tolak berapa tambah 8 kah? Jawapan dia berapa? Negatif 12 kah jawapan dia? Yes. Okay. So, sekarang ni soalan minta kita cari determinant of matrix B and D. Okay, determinant of matrix B dan D. So, kita tak perlu buat jalan kerja yang panjang macam ni. Kita hanya gunakan properties sahaja. Okay, kita akan gunakan properties sahaja. So, dekat video lecture tu ada dia bagi tahu properties. Kalau interchange between row and second, dia akan jadi apa? Kita tengok properties dia. Okay, mana properties of determinant ni? Okay. So, kita tengok properties yang nombor 4. The value of the determinant change sign when two rows or columns are interchanged. Okay, properties yang nombor 4 tu. So, sekarang ni disebabkan yang B ni datangnya daripada kita interchange row 1 dengan row 2. So, determinant dia kita hanya change sign saja. So, daripada negatif 12, dia akan jadi 12. Macam tu. Okay. Kemudian, determinant D pun sama. Disebabkan kita interchange column 2 and column 3. So, kita hanya tukar sign sahaja daripada negatif 12 kepada 12. Okey, selesai untuk soalan nombor 5. Okey, properties tu. Sekejap. Soalan nombor 5. So, tengok jawapan dia. 12. Sama juga 12. Okey, 12. Determinant B 12. Determinant D pun 12. Okey. Baik, kemudian ada soalan lain lagi? 4, 6 okey ke? 4, 6? Soalan 6. Okey. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan 6, saya nak tunjukkan yang kamu punya quiz revision yang kamu jawab pada hari Jumaat itu. So, saya hanya dapat 85 responses. Sedangkan kita punya kelas ada 90 lebih. Okay, so yang bagi tahu saya tak dapat untuk jawab quiz ni hanya beberapa orang sahaja. Yang selain daripada tu, saya tak tahu pergi mana. So, 85 orang sahaja responden. Okay, so yang lain tu nanti saya akan check. Okay, siapa yang tak
bagi tahu saya apa dia punya reason tak datang ke. Yang bagi tahu tak ada masalah. Yang saya nak cari ni yang senyap, yang tak ada apa-apa respon, yang tak ada bagi tahu apa alasan dia tak ada ni. Okey, so tolong ambil bahagian dalam buat kuis ni. Jangan tak buat kuis ni. Nanti nama tu saya akan cari siapa yang tak ada. Okey. Yang ada, yang dah inform saya tak ada masalah dah. Okey, yang tak inform saya ni, saya takut dia ponting ke apa ke, tak jawab ke, ataupun memang tak pernah masuk langsung dalam kelas kita. Saya kena cari dan saya kena inform kepada bos saya untuk dia ambil tindakan yang seterusnya. Baik, so kalau kamu tengok kat sini, sikit saja orang yang dapat full mark. Okey, sikit saja orang yang dapat full mark, lebih kurang dalam 19 orang macam tu. Dan ada berapa orang? 3 orang yang dapat 1 markah, lebih kurang 6 orang yang dapat 2 markah. Lagi apa lagi? Kamu tengoklah situ dia punya taburan tu. Okey, dia punya distribution tu. So, soalan yang saya bagi tu saya rasa macam agak senang. Kuis-kuis yang saya bagi tu rasanya agak senang. So, kamu kena tengok balik apa yang salah. Nanti kejap lagi saya akan bagi skema ataupun jalan kerja untuk kuis kamu yang hari Jumaat tu. Okey, saya sengaja tak bagi dulu dia punya jalan kerja tu sebab saya nak tunjukkan yang taburan ni dulu. Okey, supaya kamu tahu macam mana performance kelas kamu ni. So, mostly ramai yang dapat 3 markah sahaja. Okey, mostly ramai yang dapat 3 markah sahaja. Baik, so kalau kita tengok soalan 1, ramai yang dapat betul. Okey, soalan 1 ramai yang dapat betul. Soalan 2, ramai juga yang dapat betul tapi tak sampai separuh. Soalan 1, 81% yang dapat betul. Soalan 2, ini tak sampai separuh yang dapat betul. Okey, so kalau kita tengok soalan 2 ni adalah soalan ini. Ini mungkin ramai yang tak tahu macam mana nak simplifykan dia. Okey, ramai yang tak tahu macam mana nak simplifykan dia. Ini soalan 2. Soalan 1 tak ada masalah. Okey, mostly tadi saya cakap 80%, lebih daripada 80% yang betul. Soalan 2 ada masalah. Okey, tak sampai 50% yang betul. Soalan 3, soalan 4, 70% lebih. Soalan 5, 60%. Soalan 6, 70% lebih. So, yang paling takut sekali adalah soalan nombor 2 lah. 50% tak sampai yang betul. Okey. Baik, so kita pergi kepada soalan nombor 6 tadi. Baik, soalan nombor 6. Determine the values of M such that, okey, dia bagi matrix A. Okey, matrix A ini adalah M. Kemudian negatif 1, 0. Kemudian M plus 1. Okey, 2. Kemudian sini negatif 1, sini 2. Negatif 1 dan 1. Okey, kemudian dia bagi determinant of A adalah sama dengan 9. So, ni nak cari nilai M. So, kita buat sajalah determinant. Okey, kita buat saja determinant of A. Okey, sama dengan apa? So, jalan kerja dia. So, yang ini agak-agak kamu yang mana yang kita akan ambil untuk buat determinant? Row mana yang kita akan ambil? Saya mungkin akan ambil row yang ketiga. Okey, saya mungkin akan ambil row yang ketiga sebab apa? Ada kosong kat situ. So, saya jimat satu jalan kerja. Kalau ambil first row ataupun second row pun boleh. Cuma kita akan ada step macam biasa je lah. Kalau guna third row, kita boleh jimat satu step. So, untuk third row, dia akan jadi positif kosong. Okey, yang ini saya tulis saja sebagai jalan kerja. Kena tulis ni, walaupun dia kosong, tapi kamu tetap kena tulis. So, ini adalah M plus 1, negatif 1. Kemudian minus, ini dia punya sign of cofactor, iaitu negatif ni, minus ni. Kemudian 2. Okey, 2. Kemudian kita punya minor kita adalah M 1, 2, negatif 1. Okey.
Kemudian yang seterusnya plus 1. Okey, plus 1 dia punya minor adalah M. Negatif 1, 1 M plus 1. So, kita kira je lah. Okey, yang ini determinant ni dah ada dah jawapan dia, iaitu sama dengan 9. So, saya letak situ 9. Okey, yang first yang ini ni, yang first ni kosong. Sebab apa-apa pun yang dalam ni kalau kita darab dengan kosong, kita akan dapat kosong. Kemudian kita akan dapat negatif 2. Ini akan jadi negatif M minus 2. Okay, negatif M minus 2 plus 1. So, ini akan jadi M darab dengan M plus 1. Tolak dengan negatif 1. So, jadi tambah 1. Kemudian ini kita akan selesaikan macam biasa je lah. Okay, dia akan jadi quadratic equation. So, dia akan jadi, ini akan jadi 2M tambah 4. Okay. Tambah dengan M square plus M plus 1. So, dia akan jadi apa? M square tambah 3M tambah 5 tolak 9 sama dengan kosong. Okay. So, 0 adalah sama dengan M square plus 3M. Ini minus 4. Kemudian kita tekanlah kalkulator. Okay, tekan kalkulator. So, kita akan dapat apa? Boleh congak tak ni? M, sini M. Tolak 4. So, tambah 3. Tekan je lah kalkulator. So, ini tambah 3 tolak 4. Okay, so 1. Okay, tolak 1 tambah 4 sama dengan kosong. So, kita akan dapatlah M minus 1 equals to 0. M plus 4 equals to 0. So, M equals to 1. M equals to negative 4. Okay, so dapat dua jawapan. Jawapan di belakang dia bagi apa? Dua jawapan juga ke? Soalan nombor 6 ni. Mana soalan nombor 6? Dua jawapan So, kita buat final answer kita. M adalah sama dengan 1 dan M sama dengan negatif 4. Selesai. Okey. Baik, ada soalan lain lagi? Tak ada dah setakat ni kot. 5, 6. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, baik, kejap lagi saya akan bagi link untuk video lecture yang terbaru, iaitu kita akan masuk 4.3 inverse matrix. So, inverse matrix kamu akan belajar dua cara. Yang pertama adalah adjoint method. Saya tunjuk kat sini adjoint method. Yang kedua, ada tiga cara. Yang pertama adalah adjoint method. Kemudian yang kedua adalah ERO. Okey, yang kedua adalah ERO. Yang ketiga sebenarnya ada sebenarnya. Sekejap. Tapi tak ada kat sini. Sekejap saya cari ni by using properties. By using properties ada situ. So, ada tiga cara untuk cari inverse matrix. Okay, yang kamu akan belajar next adalah inverse matrix. Ada tiga cara. Yang pertama adjoint method, yang kedua by properties, yang ketiga adalah ERO. Okay, ERO. So, yang ini video dia agak panjang. So, bolehlah kita tamatkan Google Meet kita kejap lagi. Okay. Kemudian kamu ada lebih kurang sejam setengah untuk habiskan. Bukan untuk cuba habiskan lah. Okay, cuba habiskan kita punya video lecture tu. Kemudian untuk adjoint method, mostly dia ada step by step dia. So, tak ada masalah. Sama juga dengan properties of inverse matrix. Cumanya untuk ERO. Okay, ERO ni saya bagi tahu awal.
Tolong buat dengan berhati-hati, especially bila kamu buat tambah tolak dan juga sign positif negatif. Sebab jalan kerja dia adalah sangat panjang. Tetapi as long as kamu buat dengan berhati-hati, step by step, tak kelam kabut, tak rushing, should be okay. Okay, kamu tak akan buat mistake dan kamu akan terus dapat jawapan dia nanti. So untuk ERO, kamu tengok video tu betul-betul. Okay, tengok step apa yang perlu buat dahulu, macam mana nak buat dia. Okay, so kejap lagi saya akan bagi link lah. Okay, link yang seterusnya untuk kamu buat. Dan selepas tengok video tu, kamu boleh terus jawab soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 8. Soalan nombor 9. Soalan nombor 10. Okay, 7, 8, 9, 10, 4 soalan. Okay, so yang 7A tu adalah by adjoint method. Kalau kamu nak buat by ERO pun boleh juga. Okay, so soalan nombor 7A kamu boleh buat by adjoint method, kamu boleh buat by ERO. Sama juga dengan soalan 7B. Kamu boleh buat by ERO dan kamu juga boleh buat by adjoint method. So satu soalan tu kamu boleh try dua teknik dan tengok dapat tak jawapan yang betul. Okay. Tapi saya bagi tahu awal jangan mudah mengalah dengan teknik ERO. Okay, jangan mudah mengalah dengan teknik ERO. Saya bagi tahu awal sebab dia memang panjang. So kalau kamu ada tersalah tambah tolak sikit je dekat tengah-tengah, nanti semua akan jadi salah. Kat bawah-bawah tu semua akan jadi salah. So tolong buat dengan berhati-hati. Okay, sign semua tu tambah tolak, sign positif negatif kena betul. Okay, memang kena 100% fokus lah bila buat ERO. Okay, 6 soalan yang kamu kena buat, 7, 8, 9, 10 Soalan nombor 11 tu, itu adalah subtopik yang seterusnya, 4.4. Kemudian semalam saya ada bagi math quest tu. Dia ada 5 soalan Okay. Selesai yang Google Meet hari ni. Baik, untuk yang math quest tu, dia ada 5 soalan. Dia punya due date adalah pada hari Jumaat pukul 8 malam. So, terpulang pada kamu sama ada kamu nak buat one shot 1 sampai 5 soalan terus ataupun kamu nak buat 1 soalan 1 hari. Okay, one day one question. Boleh juga, tak ada masalah. As long as kamu jawab soalan dekat Google Form tu dan kamu submit sebelum due date dia. Okay, so submit ada 2 kali lah. Yang pertama dekat Google Form. Yang kedua adalah dekat GC. Okay, mark as done tu supaya saya tahu kamu dah selesai buat dan saya boleh check. Okay, so itu adalah maths quest. 5 soalan saja kamu boleh buat, sama ada one day one question ataupun kamu nak buat sekaligus 5 soalan tu kemudian terus submit. Soalan tu saya akan bagi setiap hari Ahad lah. So semalam hari Ahad saya dah bagi untuk minggu ni, minggu ke-6. Kemudian minggu depan punya saya akan hantar di Jumaat depan lah pula. Okay, untuk minggu yang ke-7. Baik, kemudian peringatan untuk hari Jumaat ni kita akan ada pra-UPS. Okay, start pada pukul 2. Saya akan setting siap-siap lah nanti. Okay, baik. Dia punya masa hanyalah 35 minit sahaja. 35 minit sahaja. Okay, so nanti kamu tahulah macam mana kamu boleh catch up ke tidak dengan 35 minit tu. Soalan dia saya tak ingat ada berapa soalan, 8 ke 9 macam tu lah, nanti saya bagi tahu balik. Okay, nanti saya bagi tahu balik ada berapa soalan dan kamu kena jawab dalam masa 35 minit sahaja. Okay. Baik, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan sesi Google Meet pada hari ini?
Tak ada, ha? Ya ada sir. Okey. Baik, so kita jumpa lagi pada hari Jumaat pukul 8 pagi untuk bincang soalan inverse matrix. Okey, itu saja. Thank you guys.